Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Ya Rabbi salli ala nabiyyi musallima wa amidana min nurihi ya nur. Ya Rabbi salli ala nabiyyi musallima wa ja'al lana taufiq dauman sahiba. Pertamanya terima kasih kepada Institut Kajian Hadis dan Aqidah INHAD College Universiti Islam Antarabangsa Selangor kuis. Untuk sekian kalinya saya bersiaran untuk program pengajian mingguan yang dihormati para pendengar, penonton, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk kepada pengajian yang baru dan berkaitan dengan 40 hadis. Saya sebutkan 40 hadis secara umum. Biasanya orang sebut 40 hadis ini dia akan ingat hadis 40 yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Tapi sebenarnya hadis 40 ni ada macam-macam, ada berbagai-bagai tema, tajuk yang disusun oleh para alim ulama mengenai 40 hadis. Okey. Kalau hadis 40 Imam Nawawi ni telah saya bawa pada pengajian-pengajian yang sebelum ini dan ada juga disyarahkan secara ringkas dan diterbitkan oleh ARG Johor. Dan sebelum ini juga ada saya bawakan hadis 40 berkenaan dengan Jawami' Al-Kalim. Jawami' Al-Kalim, kata-kata yang ringkas, hadis-hadis yang ringkas tetapi mengandungi makna yang padat dan dalam. Jawami' Al-Kalim yang disusun oleh Imam Ali Al-Qari dan telah diterjemahkan oleh almarhum Ustaz Adlan Abdul Aziz. Dan sebelum ini juga ada pengajian hadis 40 berkenaan dengan 40 tanda-tanda kiamat yang disusun oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah, dan juga hadis 40 yang saya susun sendiri berkenaan dengan keberkatan, tentang keberkatan yang diterbitkan oleh Telaga Biru. Begitu juga hadis 40 tentang kanak-kanak. Yang hadis 40 tentang kanak-kanak, cuma ini belum didaurahkan ataupun dibawa dalam pengajian tentang kanak-kanak. Jadi ada banyak hadis-hadis 40 yang dalam bahasa Melayu. Selain bahasa Arab lagi ada banyak lagi, ada ratusan jenis hadis 40 ini. Ada juga yang berkenaan dengan 40 hadis tentang situasi perihal zaman sekarang, situasi semasa akhir zaman lah, yang disusun oleh Al-Muhaddith As-Sayyid Abdul Aziz Al-Ghumari dan telah diterjemahkan oleh sahabat kami Ustaz Al-Hakim Ishaq.
Ada juga hadis 40 tentang hukum hakam, Al-Ahkam, yang disusun oleh Imam Al-Munziri rahimahullah ta'ala, yang diterjemahkan oleh Dr. Said Syahrizan, yang ada diterbitkan oleh Tirmizi Center. Ada juga hadis 40 yang melarang daripada mencaci orang Muslim. 40 hadis yang melarang daripada mencaci orang Muslim. Ini disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan telah diterjemahkan oleh Al-Fadil Ustaz Ibrahim Masran. Ini adalah senarai 40 hadis yang telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Dan yang saya akan bawa hari ini insya-Allah tentang 40 hadis tentang Al-Mahabbah. 40 hadis mengenai Al-Mahabbah, cinta atau kasih sayang, yang disusun oleh Syekhuna Al-Muhaddits Dr. Mustafa Abu Sulaiman An-Nadwi Al-Misri, dan juga telah diterjemahkan oleh murid-murid beliau. Dan ini saya ingat ada signifikannya, yang mana sebelum ini kita bincang tentang nazam gharami sahih. Gharami sahih, rinduku, kasihku dan cintaku adalah sahih, benar, yang mana dia berkait tentang rasa cinta kasih kepada orang yang dikasihinya, terutama ialah Allah Ta'ala dan Rasulnya lah. Allah Ta'ala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Walaupun di akhir gharami sahih itu disebut nama orang yang dikasihi itu ialah Ibrahim. Ibrahim sama ada sahabatnya, saudaranya, ataupun Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dia mengambil istilah-istilah daripada ilmu hadis. Istilah daripada ilmu hadis yang membincangkan tentang istilah-istilah yang digunakan berkenaan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olahnya istilah hadis itu digunakan dalam nazam tersebut mengungkapkan tentang rasa cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam pengajian kali ini insya-Allah saya bawakan pengajian daripada kitab 40 hadis tentang cinta dan kasih sayang yang disusun oleh Syekhuna Syekh Mustafa Abu Sulaiman An-Nadwi daripada Mesir, dan dengan terjemahannya sekali lah yang telah dihuraikan oleh beliau secara ringkas sahaja. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam al-ataman al-akmalan ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad an-nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kata Syekh, fil ibtida' aradtu an yakun li nasibun fi musyarakati salafina salih fi jami' arba'in hadisan fi babil mahabbah. Dia kata sebagai permulaan saya merasa ingin mengambil peluang untuk mengikuti tradisi salafus salih dalam mengumpulkan 40 buah hadis berkaitan cinta dan kasih sayang. Dan 40 hadis ini akan dapat menjadi persediaan bagi setiap pencinta agar beristiqamah dalam mengikuti petunjuknya. Apa yang nanti dihuraikan dalam hadis-hadis tersebut nanti akan menjadi petunjuk dan panduan bagi orang yang kasih dan cinta kepada yang dikasihi dan dicintai, iaitu Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, agar dapat beristiqamah dalam mengikuti petunjuk hadis-hadis tersebut dengan izin Allah. Bahkan dapat meningkat di medan kasih dan cinta ini hinggalah dia mencapai darjat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa ni kata Syekh, supaya 40 hadis ini dijadikan persediaan dan bekalan untuk orang yang hendak mendekatkan diri kepada Allah. Saya turut meletakkan tajuk bagi setiap satu hadis atau beberapa hadis.
Maknanya setiap hadis itu ada tajuk ni, ataupun beberapa hadis satu tajuk sahaja sesuai dengan topik yang dibincangkan, dan saya turut membuat ulasan ringkas terhadap makna hadis tersebut secara umum. Jadi hadis yang pertama, tajuknya kata Syekh, halawatul iman natijatu hubbillah wa rasulih, ya. Kemanisan iman adalah sebagai natijah, hasil atau kesan mencintai Allah dan Rasulnya. Dengan mencintai Allah dan Rasulnya itu, natijah dia ialah kemanisan iman, halawatul iman. Hadisnya an Anasin radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Thalathun man kunna fi wajada halawatal iman. Ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukzafa fin nar." Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Yang bermaksud daripada Anas radhiyallahu anhu telah meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, ada tiga perkara. Ya, ada tiga perkara yang sesiapa mendapatkannya pasti dapat mencapai kemanisan iman. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala sesuatu, ya, selain kedua-duanya. Cinta kepada Allah dan Rasulnya itu lebih daripada segala-galanya. Tak ada yang lebih tinggi lagi daripada itu. Jadi kalau dia mendapati diri dia kemanisan iman ini. Yang kedua, mencintai seseorang yang tidak dicintainya se-Islam yang lain. Perpaduan ummah. Kalaulah setiap umat Islam ini masing-masing merasa kasih sayang terhadap saudaranya. Jadi kasih sayang itu akan dipupuk dan berkembang dalam jiwa umat Islam, dan pastinya wujudnya perpaduan dan kesatuan dalam kalangan umat Islam. Ini adalah kunci kepada kekuatan umat Islam sebenarnya. Jadi yang kedua ini Nabi kata, antara untuk mendapatkan kemanisan iman ialah mencintai sesama Islam ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, membenci jika dirinya kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia benci jika dirinya dicampak dalam api neraka. Dia tak nak kalau dalam dicampak dalam api neraka ni, siapa yang nak? Semua orang tak nak. Semua orang nak masuk syurga. Walaupun orang yang dia malas nak beramal, walaupun orang yang selalu buat maksiat, dia nak masuk syurga juga. Tak ada orang yang tak mau masuk syurga. Hanya orang gila je yang tak mau masuk syurga. Jadi dia tak mahu dicampak dalam api neraka. Jadi dia benci, rasa benci. Jadi seperti itu juga rasa benci untuk dia kembali kepada kekufuran. Sama ada kekufuran dari segi yang nyata, maknanya orang yang bukan Islam, dia memeluk Islam, kemudian dia istiqamah dengan Islam itu, dan dia tak mau murtad, tak mau kembali kepada agama asal dia. Ataupun kekufuran dari segi kufur nikmat. Kufur nikmat ini maknanya dia seorang Muslim, tetapi dia tidak seperti Muslim. Kufur nikmat juga, seorang Muslim tetapi tidak seperti Muslim, maknanya orang yang fasik, Muslim yang fasik, yang tidak mengikut ajaran Islam. Jadi hidupnya nak kata Muslim pun macam bukan Muslim, ya. Kalau diletak perbandingan antara dia dengan orang kafir itu macam sama aja, tak ada perbezaan. Jadi itu satu bentuk kekufuran, kufur nikmat, sebagai Muslim tapi tidak hidup sebagai Muslim. Jadi bila dia insaf, bertaubat dengan sebenar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia benci untuk kembali semula kepada kehidupan lama dia. Barulah dia dapat merasa kemanisan iman.
kata Syekh, 3 kriteria yang jika dapat dimiliki oleh sesiapa pun dalam kalangan mukmin dengan sempurna, dia akan menyedari bahawa ia merupakan satu natijah agung, kesan yang agung yang dapat dirasakannya di dalam hatinya, iaitulah halawatul iman, kemanisan iman. Jikalau terdapat kekurangan pada satu atau kesemua kriteria tersebut, nescaya kemanisan imannya juga akan berkurang. Maknanya kalau 3 perkara tadi itu, dia tak dapat semua, dapat sebahagian, jadi dia punya tahap dia itu akan mengikut kadar sebanyak mana dia kurang itu. Umpamanya orang yang sakit, orang yang sakit dan orang yang sihat. Orang yang sihat dapat menikmati rasa makanan dengan sempurna sebagaimana adanya. Kalau dia makan nasi dengan daging, ayam, dia dapat rasa nikmat itu. Namun apabila semakin kurangnya kesihatan dan penyakit mula melarat, semakin kuranglah diri rasanya. Tak kala dia menjamah makanan itu. Jadi bila sakit tu, yang sebelum ni lauk, ikan, ayam, daging itu rasa nikmat sedap. Tapi bila sakit tak lalu, tak lalu. Macam itulah perbandingannya. Demikian hadis tersebut memberi suatu isyarat terhadap peri pentingnya kecintaan kepada Allah, Rasulnya dan sekalian muslimin, dan juga kecintaan kepada iman dan kelebihan-kelebihannya. Ia juga menunjukkan bahawa perkara-perkara dosa dan maksiat hendaklah dibenci. Ketaatan tersebut. Dalam mentaati Allah dan Rasulnya ini, dia bukannya perkara yang ringan sebenarnya. Dia memerlukan kepada mujahadah, sebab itu dibincangkan dalam topik mujahadah. Maknanya kita berusaha dengan bersungguh-sungguh, kita mengekang hawa nafsu kita yang suka kepada dengan segala daya usaha kita untuk kita menunaikan kewajipan kita. Begitu juga untuk berpuasa, begitu juga untuk kita bersedekah dalam keadaan yang mungkin tak banyak kita punya duit dalam kita punya simpanan itu, tapi kita waktu itulah sebenarnya yang paling terbaik untuk kita mengeluarkan duit itu untuk kita bersedekah kepada orang lain. Sebab dia memerlukan kepada menahan, mengekang hawa nafsu itu. Berbanding orang yang banyak duit. Orang banyak duit dia tak kisah. Dibagi banyak mana pun duit dia tak macam tak luak dan tak berkurangan. Jadi dia macam tak kisah dan tak ada masalah. Yang masalah bila orang yang kurang duit dia, tak cukup, tapi masa itulah waktu yang bersedekah paling afdal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia akan berkait dengan jiwa hawa nafsu dia, jadi untuk melakukan ketaatan ini bukanlah perkara yang ringan dan mudah, memerlukan kepada usaha dan mujahadah dengan bersungguh-sungguh. Jadi kata Syekh, sallallahu alaihi wasallam, hingga kebajikan dan kebaikan akan bertambah. Maknanya dengan
mahabbah, cinta dan kasih ini, dia punya kebajikan, amal kebaikan dia akan bertambah-tambah, dan keimanan akan mengalir umpama aliran darah di dalam urat saraf. Jadi keimanan yang teguh itu akan mengalir, umpama darah dalam urat saraf kita mengalir. Ini barulah dia akan rasa halawatul iman, kemanisan iman. Hadis ini merupakan hadis yang amat besar kedudukannya dalam perbincangan ilmu usuluddin, ilmu usuluddin yang berkaitan tentang dasar-dasar agama. Sebab dia membincangkan tentang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini termasuk dasar agama. Cinta kepada sesama Muslim. Ini juga termasuk dasar. Jadi ini menunjukkan bahawa perkara-perkara ini sangat-sangat perlu dititik beratkan, dan ianya merupakan dasar. Tetapi ramai yang mungkin leka dan lalai dalam mana untuk dia usaha dalam kehidupan dunia ini. Sebenarnya dia dalam perjalanan, adalah satu perjalanan untuk dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terpulang, masing-masing, sama ada dia nak membawa bekalan yang secukupnya, bekalan yang banyak ataupun bekalan yang sangat sedikit dalam masa dia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis yang kedua, kata Syekh, irtibatul mahabbah bis salam. Irtibatul mahabbah bis salam, kaitan kasih sayang dengan ucapan salam. Hubungan cinta dan kasih sayang ini dengan ucapan salam. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi la tadkhul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu afala adullukum ala amrin idza fa'altumuh tahabbabtum afshus salama bainakum. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmizi. Yang bermaksud, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, kalian tidak sesekali akan memasuki syurga hingga kalian semua benar-benar beriman. Jadi Nabi kata, kamu semua tak akan dapat masuk syurga kecuali benar-benar beriman, beriman dengan sebenar-benarnya. Dan kalian tidak akan dapat beriman dengan sebenar-benarnya hingga kalian semua benar-benar saling kasih mengasihi. Jadi nak mencapai keimanan yang sempurna